Apabila Allah, yang Maha Tinggi, menyeru orang-orang yang beriman di dalam Al-Quran, panggilannya sering dikaitkan dengan merealisasikan tuntutan iman mereka secara lisan. Ini kerana dakwaan lisan tanpa perbuatan mempunyai nilai yang sangat kecil dalam Islam. Perbuatan adalah bukti dan bukti yang diperlukan seseorang untuk memperoleh pahala dan rahmat di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah Ta'ala mengajak seluruh umat manusia menuju ketaatan kepadanya dalam bentuk memperoleh dan menggunakan yang halal dan suci. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 168. Wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Ayat-ayat utama yang dibincangkan menjelaskan bahawa dari kalangan manusia hanya orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah yang Maha Tinggi akan tetap teguh dalam memperoleh dan menggunakan apa yang halal dan baik. Oleh itu, seseorang boleh menilai sama ada mereka dianggap beriman di mata Islam dengan memerhati sama ada mereka menunaikan perintah ini atau tidak. Di samping itu, dalam hal orang-orang yang beriman, Allah Ta'ala tidak menyebut yang halal, sebaliknya hanya menyebut perkara-perkara yang baik. Ini menunjukkan bahawa hanya seorang mukmin yang benar akan mengelak daripada mendapatkan dan menggunakan yang haram, kerana perintah khusus ini telah ditinggalkan dalam kes orang yang beriman. Oleh itu, jika seseorang yang mengaku sebagai seorang Islam memperoleh dan menggunakan yang haram, itu adalah petanda yang jelas mereka tidak dianggap sebagai orang yang benar-benar beriman di sisi Islam. Ini kerana asas zahir Islam ialah memperoleh dan menggunakan yang halal. Jika asas zahir ini rosak, maka rosaklah segala perkara yang dilakukan oleh seseorang. Meninggalkan perkataan halal dan menjaga perkataan baik juga menunjukkan bahawa satu-satunya perkara yang baik dan murni di dunia ini adalah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala sebagai halal bagi manusia. Surah 7 Al-A'raf, ayat 157. Dan menghalalkan bagi mereka yang baik dan melarang mereka dari yang mungkar. Sebagaimana Allah Ta'ala, yang menciptakan alam semesta dan segala isinya, Dialah yang lebih mengetahui apa yang baik untuk seseorang dan apa yang buruk bagi mereka, walaupun hal ini tidak jelas bagi mereka. Sebagai contoh, banyak kesan negatif alkohol pada tubuh dan minda manusia baru-baru ini ditemui melalui penyelidikan saintifik, walaupun Allah Ta'ala melarangnya lebih 1400 tahun dahulu. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal. Seorang Muslim juga mesti berusaha untuk mendapatkan dan mengambil apa yang suci dan sihat. Skim sebabnya Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menasihati dalam sebuah hadis yang terdapat dalam Jami' at-Tirmidzi, nombor 2380, bahawa seseorang hendaklah memperuntukkan sepertiga perutnya untuk makanan, sepertiga daripadanya untuk diminum dan baki ketiga ke udara. Ini paling baik dicapai apabila seseorang berhenti makan dan minum sebelum mereka kenyang, dan jika mereka dijemput untuk makan lain, mereka boleh mengambilnya tanpa memberitahu orang lain bahawa mereka telah makan sebelum ini. Memandangkan makan berlebihan dan pemakanan yang tidak sihat membawa kepada masalah mental dan fizikal yang tidak terkira banyaknya, orang yang memperoleh diet yang seimbang dan sihat, seperti yang ditetapkan oleh Islam, akan mengambil langkah besar ke arah mencapai keadaan minda dan badan yang seimbang, yang seterusnya membawa kepada ketenangan jiwa. Manakala, orang yang gagal makan dengan cara yang seimbang dan sihat, malah memperoleh dan memakan yang haram, akan mendapat keadaan mental dan fizikal yang tidak seimbang, yang membawa kepada penyakit mental dan fizikal yang tidak terkira banyaknya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal. Secara umumnya, ini juga mengingatkan umat Islam untuk berpegang teguh kepada ajaran Islam daripada mengikuti perkara-perkara lain, seperti pendapat mereka sendiri, amalan budaya atau sumber ilmu agama selain daripada dua sumber petunjuk, Al-Quran dan tradisi umat Islam. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Semakin banyak seseorang itu bertindak atas sumber ilmu yang lain, semakin kurang mereka akan bertindak atas dua sumber hidayah itu, yang seterusnya membawa kepada kesesatan dan keadaan mental dan fizikal yang tidak sihat dan tidak seimbang.
Ini adalah salah satu sebab mengapa Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah memperingatkan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Abu Daud, nombor 4606, bahawa apa-apa perkara yang tidak berakar pada dua sumber hidayah akan ditolak oleh Allah yang Maha Tinggi. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan umat Islam bahawa setiap harta dunia yang mereka miliki diciptakan dan dianugerahkan kepada mereka tidak lain daripada Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal, yang kami berikan kepadamu. Adalah penting untuk diingat bahawa di dunia ini semua yang diberikan kepada seseorang hanyalah pinjaman, ia bukan hadiah. Sama seperti semua pinjaman yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala dalam bentuk nikmat dunia hendaklah dikembalikan kepadanya. Ini dicapai apabila seseorang menggunakan nikmat duniawi yang telah dipinjamkan kepada mereka dengan cara yang diredai oleh Allah Ta'ala, sebagaimana yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang membayar balik pinjaman mereka dengan betul akan diberikan ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Sihab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Sedangkan orang yang gagal membayar kembali pinjamannya kepada Allah Ta'ala akan ditimpa hukuman, sebagaimana orang yang gagal membayar pinjaman dunianya akan ditimpa hukuman. Nikmat yang mereka miliki akan menjadi sumber tekanan, kesengsaraan dan kesusahan bagi mereka di kedua-dua dunia, walaupun mereka mengalami detik-detik keseronokan dan hiburan, kerana mereka tidak dapat melepaskan diri dari kawalan Allah Ta'ala. Dan azab akhirat itu lebih pedih. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta, padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat?" Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Sebaliknya, nikmat yang diberikan kepada umat Islam di syurga adalah anugerah. Bab 7 Al-A'raf, ayat 43. Dan mereka akan dipanggil, "Ini adalah syurga yang diwarisi kepadamu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan." Inilah sebabnya mengapa seseorang di dalam syurga akan bebas menggunakan berkat yang telah diberikan kepada mereka mengikut keperluan mereka. Oleh itu adalah penting untuk memahami perbezaan antara pinjaman yang diberikan di dunia ini dan hadiah di syurga supaya mereka berkelakuan dengan betul di dunia ini dengan membayar kembali pinjaman kepada Allah Ta'ala dengan menggunakan nikmat yang telah dipinjamkan kepada mereka. Cara-cara yang diredainya, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang berbuat demikian telah menunjukkan kesyukuran kepada Allah Ta'ala. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. Di samping itu, bersyukur melibatkan pembetulan niat supaya mereka hanya bertindak untuk keredaan Allah Ta'ala. Tandanya ialah seseorang itu tidak menginginkan atau mengharapkan sebarang pampasan atau terima kasih daripada orang yang mereka bantu. Syukur dengan lidah ialah bercakap yang baik atau diam. Dan seperti yang dibincangkan sebelum ini, rasa syukur dengan tindakan seseorang adalah menggunakan nikmat yang telah dipinjamkan dengan cara yang diredai Allah Ta'ala, seperti yang digariskan dalam Al-Quran dan tradisi Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya. Orang yang berkelakuan seperti ini telah dijamin peningkatan keberkatan, rahmat dan keampunan di kedua-dua alam. Bab 14 Ibrahim, ayat 7. Jika kamu bersyukur, nescaya aku akan menambah nikmat kepada kamu.
Di samping itu, berkelakuan seperti ini adalah bukti praktikal yang diperlukan oleh seorang Muslim untuk mendapatkan ketenangan fikiran dan kejayaan di kedua-dua dunia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik, yang halal, yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Ini menunjukkan lagi pentingnya memahami bahawa ibadat kepada Allah Ta'ala sebenarnya adalah ketaatan kepadanya dalam setiap keadaan dan ketika berinteraksi dan menggunakan setiap nikmat yang telah dianugerahkan. Ini disokong lagi oleh fakta bahawa Allah Ta'ala menyebut tentang memperoleh dan menggunakan apa yang baik dan halal serta menghubungkannya dengan ibadatnya. Dia tidak membincangkan tentang ibadah. Oleh itu, ibadat kepada Allah Ta'ala melampaui solat fardu 5 waktu, yang mengambil masa kurang dari 1 jam sehari untuk dilakukan. Allah Ta'ala kemudian menjelaskan konsep umum melalui konsep khusus untuk mendorong manusia untuk taat kepadanya dengan ikhlas, kerana itu adalah kepentingan terbaik mereka untuk melakukannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih kepada selain Allah. Secara umumnya, hanya beberapa perkara yang diharamkan dalam Islam adalah perkara yang mudaratnya lebih besar daripada manfaat yang dirasakan. Sebagai contoh, sebelum pengharaman arak dan perjudian, Allah Ta'ala telah menunjukkan peraturan ini dengan menyatakan bahawa bahayanya lebih besar daripada apa-apa faedah yang boleh diperolehi melaluinya. Ini jelas kepada sesiapa yang mempunyai akal fikiran. Bab 2 Al-Baqarah 219. Mereka bertanya kepadamu tentang arak dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa yang besar dan ada manfaat bagi manusia. Namun begitu, syariat Islam hanya ada untuk memberi manfaat kepada manusia. Allah Ta'ala tidak mendapat manfaat dan mudarat dari ketaatan atau kemaksiatan manusia. Surah 60 Al-Mumtahanah, ayat 6. Dan sesiapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Oleh itu, untuk kepentingan dan faedah mereka sendiri, menerima dan bertindak berdasarkan ajaran Islam yang melibatkan penggunaan nikmat yang telah dikurniakan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah, yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, kerana ini sahaja membawa kepada ketenangan fikiran dan kejayaan dalam kedua-dua dunia. Sihab 16 An-Nahl, ayat 97. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jika tidak, perkara-perkara duniawi yang mereka miliki akan menjadi sumber kesengsaraan, tekanan dan masalah bagi mereka di kedua-dua dunia, kerana mereka mengejar perkara-perkara yang hanya merugikan mereka secara fizikal dan mental. Bab 9 At-Taubah, ayat 82. Maka hendaklah mereka ketawa sedikit dan kemudian menangis banyak sebagai pembalasan terhadap apa yang telah mereka usahakan. Bab 20 Taha, ayat 124-126. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia akan berkata, "Ya Tuhanku, mengapa engkau menghimpunkan aku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah seorang yang melihat." Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan demikian pula kamu pada hari ini dilupakan." Mereka mesti berkelakuan seperti pesakit yang bijak yang menerima dan bertindak atas nasihat doktor perubatan mereka, mengetahui ia adalah yang terbaik untuk mereka, walaupun mereka diberi ubat pahit dan pelan diet yang ketat. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan yang disembelih kepada selain Allah. Sains zaman moden telah pun membuktikan sifat tidak sihat makan dari mayat reput, darah dan daging babi. Menyembelih dan memakan haiwan yang dikhususkan kepada selain Allah Ta'ala membawa kepada penyakit rohani yang boleh merosakkan iman seseorang. Orang yang berkelakuan sedemikian akan mula menganggap bahawa orang lain yang mereka dedikasikan makanan mereka boleh menyebabkan mereka mendapat manfaat di kedua-dua dunia.
Ini adalah salah satu sikap yang membawa kepada syirik dalam sejarah, malah boleh mendorong seorang Muslim untuk melakukan perkara yang sama, walaupun syirik mereka adalah halus dan tidak begitu ketara. Bab 39 Az-Zumar, ayat 3. Ingatlah, sesungguhnya Allah adalah agama yang suci. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Allah berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Mengabdikan sesuatu kepada orang lain boleh mendorong seseorang untuk bergantung kepada orang lain untuk memberi syafaat dan menyelamatkan mereka di kedua-dua dunia. Yang seterusnya hanya mendorong seseorang untuk mengamalkan sikap malas dan sesat di mana mereka berterusan melakukan kemaksiatan kepada Allah yang Maha Tinggi, mempercayai bahawa orang lain akan melakukannya. Selamatkan mereka di kedua-dua dunia. Ini hanya membawa kepada masalah dan tekanan dalam kedua-dua dunia. Oleh itu, salah satu punca sikap ini telah terputus dalam ayat-ayat utama yang dibincangkan, di mana umat Islam telah diperintahkan untuk mengamalkan keikhlasan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala dengan bertindak untuk mendapatkan keredaannya dan bukan kepada orang lain. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan bagi kamu bangkai, darah, daging babi, dan apa yang dipersembahkan kepada selain Allah. Seperti biasa, Allah Ta'ala kemudian menunjukkan sifat mudah Islam. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 173. Tetapi sesiapa yang terpaksa dengan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesiapa yang terpaksa melakukan sesuatu yang haram kerana keadaan yang melampau akan dimaafkan oleh Allah Ta'ala, kerana Dia tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 286. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Nabi Muhammad, selawat dan salam ke atasnya, telah menegaskan dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibn Majah, nombor 2043, bahawa sesiapa yang melakukan dosa kerana lupa atau paksaan akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Ini juga menjelaskan bahawa setiap orang mempunyai keupayaan untuk mematuhi perintah dan larangan dalam Islam dalam keadaan biasa. Oleh itu, seorang Muslim tidak boleh memperdayakan dirinya sendiri untuk melakukan dosa sambil mendakwa mereka tidak dapat mengawal diri mereka sendiri, kerana alasan ini tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala, dan oleh itu membawa kepada kebinasaan di kedua-dua alam. Seorang Muslim mesti berusaha untuk berpegang teguh kepada ketaatan yang tulus kepada Allah yang Maha Tinggi, dengan menggunakan nikmat yang telah diberikan kepada mereka dengan cara yang diredai Allah yang Maha Tinggi, seperti yang digariskan dalam ajaran Islam, dan mengetahui bahawa ini adalah dalam kemampuan mereka untuk mencapainya. Ini adalah orang yang akan mendapat keampunan dan rahmat Allah Ta'ala di kedua-dua dunia, walaupun mereka melakukan dosa di sepanjang jalan dalam saat-saat lalai, kerana mereka akan berpegang kepada taubat yang ikhlas. Taubat yang ikhlas melibatkan perasaan bersalah, memohon ampun kepada Allah yang Maha Tinggi, dan sesiapa yang telah dizalimi, selagi ini tidak akan membawa kepada masalah lebih lanjut, seseorang mesti berjanji dengan ikhlas untuk mengelak daripada melakukan dosa yang sama atau serupa lagi dan menebusnya. Apa-apa hak yang telah dilanggar terhadap Allah yang Maha Mulia dan manusia. Surah 2 Al-Baqarah, ayat 173. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sedangkan, orang yang menganut angan-angan, di mana mereka berterusan melakukan dosa sambil membuat alasan untuk membuat dirinya berasa lebih baik, mungkin akan kehilangan rahmat dan keampunan Allah Ta'ala di kedua-dua alam. Ini hanya akan membawa kepada tekanan, kesengsaraan dan masalah dalam kedua-dua dunia. Lebih 500 e-buku, buku audio, maklumat grafik, podcast dan blog percuma tersedia di tapak web kami, www.shekpot.com.